Pada tanggal 31 Ogos 1957, Suruhanjaya telah membentuk Perlembagaan Malaysia berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Antara terkandungnya senada dalam perlembagaan tersebut adalah kerajaan pusat yang berkuasa ke atas negeri-negeri, status kedudukan Raja-Raja Melayu, pemilihan dan pelantikan yang dipertua agung daripada kalangan Raja-Raja Melayu, agama Islam diangkat sebagai agama rasmi, dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Cara-cara memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia berdasarkan perlembagaan. Pada pendapat saya, saling memahami agama masing-masing akan menjamin perpaduan Malaysia. Untuk melaksanakan garis panduan ini, beberapa langkah perlu dijalankan supaya garis panduan ini dapat dikemukakan. Langkah pertama, mewujudkan rumah terbuka pada musim perayaan antara kaum di Malaysia. Langkah kedua adalah penggunaan media massa dalam memperkenalkan agama masing-masing. Langkah terakhir adalah menumpukan persatuan atau komuniti yang ahlinya pelayanan agama untuk menyelesaikan masalah keagamaan. Seterusnya ialah rukun negara. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh, di mana rukun negara ini terbahagi kepada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jelaslah, prinsip-prinsip dalam rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Oleh itu, setiap individu perlulah menghayati prinsip rukun negara ini demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Selain itu, bahasa kebangsaan juga merupakan salah satu cara untuk mempraktikkan perpaduan dalam negara kita. Sejurus dengan perkara 152, iaitu bahasa kebangsaan merupakan bahasa rasmi negara, akan tetapi bahasa-bahasa lain juga bebas diandalkan dalam negara kita. Slogan yang diperkatakan iaitu bahasa jiwa bangsa memberikan satu maksud yang sangat tinggi, di mana ia menjadi salah satu peranan ibu bapa serta guru-guru di sekolah bagi mendidik anak-anak muda untuk mempraktikkan bahasa ini melalui pengajaran bahasa civic, moral dan lain-lain. Jadi, marilah kita sama-sama mengekalkan bahasa kebangsaan kita agar masa depan negara kita cerah. Setelah hampir 6 dekad Malaysia Merdeka, Malaysia masih berhadapan dengan isu yang boleh mengugat masa depan negara dalam perpaduan kaum. Isu ini bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, tapi juga dalam kalangan pendidik di sekolah dan di mana-mana sahaja. Saya, Muhammad Asyadul Sulaiman, akan menerangkan tentang aspek perpaduan dalam pendidikan. Selain keluarga, sekolah juga merupakan institusi penting dalam menjadi ejen sosialisasi politik dalam negara. Pendemokrasian pendidik merupakan satu langkah diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam mendemokrasikan pendidik dari segi peluang dan mutu dengan mengaitkan peruntukan secara adil dan memberikan perhatian khas pada kumpulan yang bukan masih baik di kawasan sekolah luar bandar dan kawasan pedalaman tanpa mengira bangsa. Dengan itu, diharapkan semua kaum dapat menikmati kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dalam bidang pendidikan. Sampai itu, alatan-alatan serta kemudahan diberikan oleh pihak sekolah juga adalah seragam tanpa mengira jenis sekolah, itu dari segi sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Bagi negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang amat dititipberikan dalam usaha menuju negara yang maju dan membangun dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial adalah penekanan terhadap sistem pendidikan negara Malaysia.